tiada sah. Tak sah apa? Sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut. Apa yang tersebut? Yang tersebut daripada wirid dan bunyi binatang, umpamanya daripada segala bagai ijtihad pada mengetahui masuk waktu sembahyang. Baik. Maka kita nak kembali balik kepada asal masalah. Cara bakwa ni. Nama dulu maka tiada harus tak tu hujah. Baik, maka dulu kita bahas berkenaan dengan masalah bahagian daripada syarat sah sembahyang ialah mengetahui masuk waktu. Sama ada dengan yakin atau dengan kuat sangka. Maka kuat sangka adalah kata ulama berdalil kepada ijtihad. Dengan yakin kata ulama kita tengok matahari sendiri. Dan ataupun kita mendengar akan al-muadzin yang mengetahui dengan masuk waktu, atau dengan tengok jam yang betul ukurannya. Tapi kata ulama itu mengetahui dengan yakin. Tiba-tiba kita muazzin pun tak tengok, jam pun tak betul, matahari nak tengok baca betul. Maka kata ulama boleh kita bersandarkan kepada ijtihad. Itu maka kata ulama kita mengetahui juga masuk waktu dengan ijtihad. Maka ijtihad ni kata ulama dengan ghalabatul dhann, kita dengan kuat sangka. Dia bukan yakin dah. Maka ijtihad ni kata ulama tak dapat tidak daripada ta'ammul, kena perhati. Ni kita bukan tadi baca Quran, petang kemarin baca Quran boleh 10 ayat masuk waktu. Baca Quran boleh 10 ayat masuk waktu. Atas 10 ada satu muka surat. 10 ayat ke atau 2 muka surat umpamanya. Kemarin baru tadi, maka tadi kata ulama. Itu kata maksudnya maka tiada harus sembahyang, tak sah sembahyang dengan semata-mata berpegang dengan yang tersebut. Dengan yang tersebut daripada wirid atau baca Quran atau menjahit atau mendengar bunyi binatang. Berarti berpegang dengan ketiadaan ijtihad padanya pada skala yang tersebut tadi. Bukan berarti tak mudah. Mata-mata kita buat sekali pakai pegang tu, tak sah sembahyang kata ulama. Dia kena mulazamah dah. Dan besok ada selalu. Orang kerja tukang jahit, dia utik siap-siap selai baju, masuk waktu zuhur. Buat kerja pagi, siap selai baju, masuk waktu zuhur. Kenapa? Mana kata dia jadi adat dalam kebiasaan dah. Ataupun bagi orang yang bela ayam bapa, tiap kali masuk waktu ayam kukuh, tiap kali masuk waktu kukuh. Dia perhati semua dah. Bawa ayam kukuh sah tak dengar bunyi azan di masjid. Sebulan dah dia perhati benda begini. Tiba-tiba hari itu tak dengar azan, tapi ayam dia kukuh dah. Maka kata ulama, dia boleh berpegang dengan kukuh ayamnya. Nada kata masuk waktu sembahyang, walaupun tak dengar azan. Maka hanya dia panggil apa? Ijtihad. Maka ijtihad tak dapat tidak, dia kena ta'ammul. Ijtihad apa ni? Dia telah kata ulama ijtihad lughawi. Bukan ijtihad istilah, bukan ijtihad syar'i dah. Ijtihad syar'i belum sampai tanggal ijtihad. Orang yang sampai tanggal muhaddis, yang ingat semua ayat hukum dan juga hadis ahkam. Dia sampai kita panggil apa? Yang sampai mendalami dalam bidang ilmu lugah dan qawaidah lugah, itu panggil ijtihad syar'i. Itu kita sampai itu, subhanallah. Kita hari ini kita mustahil pada adat kita hari ini. Sampai tanggal mustahil tema kita hari ini tak ada. Tubuh kita duduk pun tak sampai. Dia selama mengatakan ijtihad mustahil terputus pada sampai zaman Imam Nawawi saja dan juga Ar-Rafi'i. Bahkan daripada Imam Nawawi Ar-Rafi'i tak paling mustahil dah, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, begitu juga Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Mereka cuma sampai tanggal muqallid, tak sampai tanggal mustahil. Sampai tanggal muqallid saja. Sama kita hari ini kan juga dia. Maka disendaki dengan ijtihad sini, ijtihad lughawi, pada bahasa saja panggil ijtihad. Dan kita perhati sungguh dengan tanda-tanda menunjuk kata masuk waktu sembahyang. Perhati sungguh, itu panggil ijtihad kita. Baik. Maka bila kita berpegang dengan semata-mata ijtihad, dengan tak perhati sungguh pada ijtihad tersebut,
maka kata ulama tak sah sembahyang. Baik, sambung. Maka jika ia seseorang sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu, mengetahui itu, masuk waktu mengetahui ini dengan yakin. Tiba-tiba tuan ini dia tak tahu kata masuk waktu tak masuk waktu. Balik kerja tengah hari tidur. Tidur jaga-jaga terus pergi mandi, ambil wudu, pakai kain terus Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar sembahyang. Habis saya tengok-tengok jam pukul 2. Di saya tu tidur tengah hari, kaki terus mandi. Jam tak tengok, terus mandi. Ambil wudu, siap, iqamah, terus sembahyang zuhur. Sudah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali salam, tengok-tengok jam, pukul 2 dah. Apa hukum sembahyang? Tengok jam pukul 2, bermakna kalau tengok jam pukul 2, masa sembahyang tadi pukul 1 kan? Tak tahu kan sembahyang Johor sampai sejam. Habis tinggi pun 10 minit kita sembahyang Johor 4 rakaat. Bermakna kalau jam pukul 2 sudah, bermakna dia saya tadi pukul 1.50 masuk lagi Zuhur. Masuk dah. Maka kita apa hukum sayang? Tak biasa buat tak tak biasa buat pun tanya. Pokok kita esok ni pokok terbalik. Terus bagi itu, baki-baki mandi siap-siap bayang. Tengok-tengok sudah bayang jam pukul 2 dah. Jam betul semua. Mana jam pukul 2 dah, bermakna habis lagi kita bayang pukul 1.50 saja. 1.50 Zuhur masuk lagi. Ini yang Zuhur satu suku. 1.50 ni kena sosok masuk lama dah. Kemudian apa hukum bayang kita? Sah tak sah? Ini nak cakap ni. Kata ulama, maka jika sembahyang ia seseorang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu, masa sembahyang dia tak tahu masa tak masuk. Lepas sembahyang baru tahu. Satu. Atau zon ni atau kuat sehingga masuknya ke dia. Atau zon masuknya ni atau kuat sehingga masuknya dengan ijtihad. Dia tak mengetahui langsung. Ataupun tak ada langsung dengan zon. Tahu dengan yakin pun tak, dengan ijtihad pun dah. Pakai tidur terus sembahyang. Baik, apa hukum kata ulama? Tiada sah sembahyangnya tak sah. Takkan tak sah sembahyang tengok jam pukul 2 lepas sembahyang. Takkan tak sah tu. Mana kita sembahyang ni habis bila 1.50 memang masa betul. Lain lah kita sembahyang pukul 1 habis pukul 2. Memang sah tak masa betul lagi kan? Tapi tak jalan sangat kok saya sejam dah. Kalau kosong untuk kita ni 10 minit tu kira lama dah lah tu. Bermakna 1.50 masuk lagi? Masuk. Pun tak sah kata ulama. Sebab apa tak sah? Sebab kata ulama, syarat sah sembahyang. Apa makna syarat? Syarat ni kata ulama, asyartu muqaddamun 'ala al-masyrut. Syarat dia mesti terdahulu di atas sembahyang. Apa syarat sembahyang? Mengetahui masuk waktu. Bila kena mengetahui itu? Sebelum sembahyang. Itu baru nama syarat. Ni lepas sembahyang baru tahu. Lepas sembahyang tu tak panggil syarat dah. Syarat awak tak buat lepas sembahyang. Contoh kita kata, kita nak sembahyang, lepas berwudu terus pergi sembahyang. Sah. Kita tu masuk waktu dah. Lepas berwudu terus pergi sembahyang. Allahu Akbar. Lepas habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru nak pakai seluar atau pakai kain. Sah ya? Sah? Tak sah. Apa? Bangun main tanjang ni. Lepas habis sana baru nak pakai seluar pakai kain. Lepas tu syarat mesti kena buat sebelum kita kena sembahyang. Kalau syarat sah sembahyang bagi nutup aurat mesti kena buat sebelum sembahyang. Begitu juga mengetahui masuk waktu, mesti kena buat sebelum sembahyang. Mesti kena tahu sebelum sembahyang. Ni lepas sembahyang baru kita tahu, rupanya aku sembahyang dalam waktu. Tak sah kata ulama. Tu. Tiada sah sembahyangnya
Kenapa? Karena tak ada syarat dia. Kita tak buat syarat sah dulu. Syarat sah mengetahui dia sebelum sembahyang. Ni lepas sembahyang waktu. Maka kata ulama, masa sembahyang tadi kita tak ada satu syarat. Apa dia? Iaitulah mengetahui masuk waktu sembahyang. Tak sah sembahyang. Tidak kita sembahyang waktu, walaupun waktu itu kata ulama, dan jika berbetulan dan muafakat dengan masuk waktu sekalipun, walaupun masa sembahyang itu masuk waktu dah. Tu diri waktu masuk dah. Cuma diri kita ni tahu dah. Diri kita tak tahu pun masuk tak masuk, maka tak sah. Walaupun sembahyang kita tu berbetulan dalam waktu sekalipun. Memang hakikat waktu, memang kita sembahyang dalam waktu sungguh. Tapi diri kita ni tahu dah kata masuk, tak tahu. Sengkau dah kata masuk, tak sengkau masuk. Sebelum sembahyang, maka tak sah. Kerana kita buat syarat tu lepas daripada sembahyang. Maka syarat sah dia mesti didahulukan di atas sembahyang. Tak boleh kita buat kemudian bersembahyang. Seperti mana letak aurat tadi. Tak ada orang ambil wudu, terus pergi sembahyang, habis sembahyang pun pakai kain. Nah, dia ambil wudu sembahyang, sebenarnya kosong sembahyang, baca Fatihah bukan ni sedap. Nah, lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah nak pakai kain. Masa sembahyang tadi lah langgar. Solat tak sah. Sebab waktu letak aurat mesti betul sembahyang. Betul juga lah sembahyang dan tak ada wudu, sama. Ni lepas sembahyang boleh ambil wudu. Nah, itu yang Allah akan tegur kita satu kampung. Lalu kata kampung-kampung ni ada 5 orang tua lah. Nah, ambil orang tua jadi imam. Bila ambil orang tua imam, biasa orang tua ni baca orang tua lah. Baca ni bateri slow bagaimana. Baca Fatihah pun Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari salah satu orang budak kampung ni mengaji tahfiz. Mengaji Quran, mengaji hafal Quran. Budak tahfiz ni mana kata sahabat sedar baca Quran pun dengan ada tarannum dia pun ni lah. Balik kampung. Kemudian sembahyang saya maghrib tak boleh. Ada sampai lewat sikit, apa imam tua jadi imam. Dua maghrib tu dah duduk, maka Aisyah apa suruh dia jadi imam seperti habis. Apa Quran surah pun sedap. Tengok balik tanya sembahyang tak boleh sembahyang. Sembahyang tadi ke Allah dengan bacaan dia. Orang tua tak biasa dengar bacaan Quran sedap. Tu kata dengar tu kau ampunya khusyuk tak ada apa sembahyang. Ni khusyuk sungguh sembahyang. Tak dengar bacaan sedap tu. Waktu bacaan Allah ada sampai ke Allah boleh. Tak dengar sedap pun. Tak sedap kata ke Allah bacaan sembahyang. Habis ayat pakailah, habis pilih doa pakai habis jumpa terima dah kami tak dengar lagi masjid baca ni. Lagi hadis ni masuk kubur lah. Baca pun kita panggil kubur dengar boleh apa? Boleh bawa ubat ngantuk. Bukan ubat lain buat jaga, ubat pun ngantuk tak boleh. Ni semua sedap semua kami tak dengar macam ni. Tu kan terima boleh kan. Tu kan nak sedap lumpuh tu imam baca tadi. Jawab imam, tu tak ada wudu. Tu tak ada wudu, kalau ada wudu lagi sedap kan. Hak reti tadi gelek kepala budak mana kata kita tadi kita sembahyang pula lain syok. Upama untuk imam tak sah sembahyang. Tu tak ada wudu aja sedap, kalau ada wudu lagi sedap. Tadi. Apa maknanya? Maknanya tak sah sembahyang. Semacam dalam jadi tak ada wudu. Itu juga dikata ulama. Ni sembahyang lepas sembahyang baru nak tengok pukul berapa ada, pukul 2 ada. Tengok. Mana sembahyang tadi pukul 1.50 lebih mana. Mana kita kesembahyang kita sembahyang memang waktu sungguh apa tak sah. Sebab apa? Sebab membuat syarat lepas sembahyang. Orang syarat sah kita kena buat sebelum sembahyang. Kena mengetahui itu sebelum sembahyang bukan lepas sembahyang dah. Kalau lepas, maka tak sah. Walaupun berbetulan dengan waktu sekalipun. Itu kata ulama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan disyaratkan pula. Ini pada sah sembahyang. Seperti mana mengetahui masuk betul sembahyang, disyarat pula kata ulama mengadapkan ain qiblat. Mengadap tu dengan yakin. Mesti dengan yakin. Maka sebahagian daripada syarat sah sembahyang kata ulama
Itu apa? Kata ulama ialah menghadap kiblat. Menghadap itu pula kena menghadap kita akan ain kiblat. Apa ain kiblat? Kaabah. Mana dia kata wajib kita menghadap kiblat? Allah sebut dalam Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ni kita ada perkarunia. Ni atas ni Palestin. Syria, Jordan, semua ni kawasan atas. Tengah-tengah ni Madinah, bawah ni Mekah. Kita tengok atasnya belah utara. Jadi kita pergi Palestin sana belah utara. Mekah belah selatan. Tengah-tengah tu Madinah. Jadi Nabi kita boleh sampai di Madinah. Sampai oleh kerana Madinah di orang Yahudi ramai. Maka usaha Nabi nak dakwah orang Yahudi masih Islam. Maka sebahagian usaha Nabi mohon kepada Allah supaya apa? Supaya semayang ketika itu menghadap kepada Baitul Maqdis. Kerana itu kiblat orang Yahudi. Berapa lama? Kata setengah ulama 17 bulan. Setahun 5 bulan Nabi kita semayang menghadap kepada Baitul Maqdis. Nak orang Yahudi, Muhammad ni bagus sungguh. Dia bukan agama kita. Tapi masa sebenarnya dia menghadap kiblat kita. Itu harapan Nabi kita. Mudah-mudahan orang Yahudi lembut hati boleh turut agama Nabi. Bukan sekadar Allah perintah saja, Nabi pun berlembut hati. Bertolak ansur dengan agama Yahudi. Kenapa? Nak hajat maka terima agama Islam, berlembut hati, tapi tak pakai. Oleh kerana lama dah Nabi kita cakap Nabi tak rindu. Kenapa? Kiblat Nabi kita, kiblat tak nenek Nabi kita, Kaabah. Kerana hak dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Adapun Baitul Maqdis itu kiblat yang dibina oleh Nabi Ibrahim bersama dengan belah keluarga Nabi Ishaq, anak Nabi Ishaq. Jadi keturunan Nabi kita, keturunan Nabi Ismail. Itu nenek kiblat Kaabah ni, kiblat tak nenek Nabi kita itu kiblat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dulu. Ketika itu oleh rindu Nabi kita kepada Baitul Maqdis, rindu menghadap Kaabah, untuk menghadap Baitul Maqdis, rindu pada Kaabah. Ketika itu Nabi kita untuk memohon kepada Allah. Bila semayang saja Nabi kita saat lenggak. Nabi kita semayang boleh lenggak ke langit, makruh. Saat lenggak ke langit, saat lenggak makruh. Dan hadis disebut mabala aqwam. Aqwalah berlaku satu golongan manusia yarfa'una absarahum ila sama fi shalah. Nabi kata aqwalah berlaku kaum satu golongan yang mana sentiasa mereka bila sembahyang pakai lenggak muka ke langit. La yaqtatifan Allahu absarahum. Mudah-mudahan Allah menyambarkan pandangan mata mereka. Nabi kata mudah-mudahan Allah butakan mata mereka lenggak ke langit. Lepas tu Nabi kita lenggak ke langit. Maka kata ulama ketika itu belum turun ayat lagi pada awal surah Al-Mu'minun. Lepas tu Nabi lenggak ke langit. Mengharapkan turun mereka supaya apa? Supaya nanti kita menghadap semula kepada Baitullah. Dia ulang-ulang maka ketika kata setengah pada sembahyang zuhur, kata setengah malam pada sembahyang asar turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah kata qad nara, sungguhnya Muhammad kami nampak kata Allah. Taqalluba wajhika fis samaa, berulang-alik muka engkau bergerak ke langit. Saat engkau sakit tunduk, saking engkau mula mengharapkan Allah turun perintah supaya alih kiblat. Pada buat yang nafati belakang tardaha, selagi akan kami ubahkan akan engkau Muhammad kepada kiblat yang kau redha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu ayat. Maka Muhammad pada hari ini pusinglah olehmu akan mukamu kepada Masjidil Haram. Ini contoh kita kami. Ini Baitul Maqdis. Belah sana Mekah. Baitul Maqdis mana ni? Belah sana Mekah. Nanti ketika turun ayat tu, nanti kita baru duduk tayat awal. Sembahyang tayat awal.
Turun ayat tu. Ketika tu Tuhan kata apa? Ni Baitul Maqdis, Mekah di sana. Tuhan kata, "Hei Muhammad, engkau pusingkan muka engkau kepada pihak Masjidil Haram." Agak-agak kita boleh tak pusing muka saja? Ni, depan ke belakang 180 darjah nak pusing. Boleh tak? Nah, kita kiri kanan boleh satu orang mula. Depan belakang boleh tak? Tak boleh, patah tak kau jawab dia. Lepas Tuhan kata, "Kawan liwajhak, hei Muhammad, pusing muka kau." Jadi Nabi kita mengajak sini, nak pusing muka mengajak sana. Boleh tak? Tak boleh. Lepas tu Tuhan suruh, ni saya kita mati lah semua ni, nahan dia. Sebab tu kata pada ayat kawan liwajhak, dikenaki dengan muka tu bukan muka saja, palingkan tubuh. Lepas tu Tuhan sebut muka, sebut muka kerana penting muka. Macam kita lah. Nah, tak nampak kawan kita 3 hari di masjid. Kita pun tanya lah bapa, mak mana tak nampak 3 hari. Bapa kata, aku pun tak nampak muka mak tu. Buat mak tu muka saja lah. Mak tu tubuh badan ke muka saja. Semua kami lah, tapi sebab pokok muka. Sebab sebahagian anggota tubuh manusia tu muka. Nak kenal seseorang pun tengok muka, bukan tengok badan. Maka begitu juga Allah kata palingkan muka, maknanya paling ke semua anggota tubuh muka Muhammad aja. Tu asal ayat suruh paling cuma ada bulat. Tuhan kata kawan liwajhak, pusingkan muka engkau kepada pihak Masjidil Haram, syatral Masjidil Haram, pihak. Itu dalil yang mengatakan wajib menghadap kiblat. Adapun pada ayat Tuhan kata menghadap pihak. Pihak ni tak ada masalah apa. Pusing ke mana tak apa asal pihak. Ni macam kita. Ni pihak barat, ni timur. Saya sedang menghadap pihak timur. Nah, mana pihak timur ni tak mesti betul sungguh. Kiri sikit pun tak apa. Nah, kanan sikit pun tak apa. Kiri pun tak apa, kanan apa. Asal pihak, jangan lagi pihak. Kalau kiblat dari pihak betul, pihak apa? Pihak timur, maka kanan sikit tak apa, kiri sikit pun tak apa. Jangan lagi pihak. Yang kiblat di sini kita menghadap ni, apa lagi pihak. Itu asal menghadap kiblat pada ayat. Kalau kita mudah, pasal apa kita mazhab Syafi'i wajib menghadap kiblat betul, pihak tak sah. Mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi boleh menghadap kepada pihak kiblat. Lepas tu bila menghadap kiblat, pusing sikit tak masalah apa, ni pihak dia lagi. Pusing kiri pun tak apa, pihak dia lagi. Dia pusing kau ni. Ataupun kita tak, kita kena menghadap betul-betul ni kiblat. Berada di mana? Baik, maka kata ulama pada tahun yang ke-8 Hijrah, pembukaan kota Mekah, maka bila semua pembukaan kota Mekah berlaku, maka sahabat-sahabat pertama sekali pada Nabi suruh cuci semua berhala-berhala tepi Kaabah. 360 berhala tepi Kaabah. Nah, Nabi masuk Masjidil Haram, Nabi letak sekali, patah tekuk habis. Roboh habis semua berhala 360. Nabi suruh sahabat ambil buat. Dan di atas bukit, Safa dan juga Bukit Marwah, tempat kita saat yang lagi, ada 2 berhala yang besar. Di Safa satu berhala nama dia Isa. Di Marwah satu berhala besar juga nama dia Nailah. Isa dan Nailah. Nabi suruh ambil buat apa? Itu berhala. Maka bila selesai semua Masjidil Haram fikir berhala dah, maka Nabi masuk sembahyang 2 rakaat. Seorang Nabi saja, sahabat tak tu. Nabi tak boleh sahabat ikut kali. Nabi sembahyang seorang saja, sahabat tengok. Nabi sembahyang betul-betul menghadap kiblat Kaabah. Selesai 2 rakaat Nabi sembahyang, maka selesai Nabi sembahyang pula. Nabi kata, "Hadhihi al-qiblatu." Inilah kiblat. Nabi tunjuk betul-betul Kaabah. Maka di sini Imam Syafi'i kita mengisytihatkan bahwasanya ketika sembahyang wajib kita menghadap kiblat. Bukan pihak dah. Adapun mazhab ini mereka berdalil pada umum, berdalil dengan ayat. Maka memadai dengan menghadap pihak kiblat. Walaupun tak tuju kiblat dia betul, asal pihak dia cukup. Kita malah kita tak Syafi'i. Kan tuju betul-betul kiblat. Itu teliti yang imam kita Asy-Syafi'i pada menetapkan hukum.
Tak ada kasar, teliti sungguh, berhalus Imam Syafi'i pada menetapkan hukum. Maka kita tunggu jalan dia. Mudah-mudahan lihat kita yang tepat untuk kita buat. Baik. Itu dalil katakan wajib menghadap al-qiblat. Menghadap tu dengan yakin, dengan jalan yakin. Untuk siapa? Pada orang yang di sisi orang yang hampir dengan dilihat akan qiblat, dilihatkan qiblat. Tengok gambar. Jadi kita dalam Masjidil Haram, maka hati kena yakin. Masjidil Haram pun bukan semua nampak qiblat dah. Ada hidung pun ada. Orang saya dekat dengan makam, nampaklah qiblat. Ataupun saya di tingkat 2, dia dekat dengan apa? Dekat dengan ruangan makam tu. Nampak. Tapi kalau duduk belakang, lindung yang tiang tak nampak juga. Tak apa waktu luar masjid tak nampak. Maka luar masjid dengan solat. Pasal jauh qiblat, tak nampak. Tu dengan sekira-kira dilihat. Mana? Siapa-siapa untuk Masjidil Haram nampak qiblat, maka wajib dia menghadap dengan yakin. Mesti tumpu betul-betul dada dengan qiblat kita. Jangan lari berbetulan dada kita dengan qiblat. Lari tak sah. Ni kiblat kita Kaabah di sana masalahnya. Kita menghadap ni Kaabah sana, maka dada kita, tubuh kita tak berbetulan dengan kiblat esok, maka tak sah kata ulama. Walaupun kita menghadap pihak kiblat, itu mazhab kita Syafi'i. Kena jaga. Tapi kita yang jauh ni, atau kata ulama, atau disunnah, atau disentuhnya sentuh kiblat dibagi orang yang buta. Dia tak nampak sentuh kiblat, kedekat. Kalau jauh dia tu dekat kiblat dah. Maka kata ulama minta tolong orang betul. Tubuh dia betul nak kiblat. Kiblat sini tiba-tiba menghadap ke ni, ada orang lain kan tubuh dia penting. Yakin betulan dengan kiblat. Itu pada masalah sembahyang ada syarat bagi sos yang kita menghadap kiblat. Atau dengan zon dikuat sangka pada orang yang jauh yang ada dinding antara orang yang jauh dan antara kiblat. Duduk luar Mekah, luar Masjid Haram umpamanya ada dinding, selindung dengan dinding, maka dia kuat sangka. Kuat sangka mana? Dengan kuat sangka gini. Kalau takdir yang Kaabah depan mata aku, niscaya dada aku berbetulan dengan Kaabah. Ini masalah saya. Kalau takdir aku di depan Kaabah, dada aku mesti berbetulan dengan Kaabah. Walaupun kita ada di Masjid Gurun. Ini kita mengajak di sini, apa ni? Maka kena kuat sangka. Kuat sangka apa? Kuat sangka buat anda tengok. Kalau takdirnya aku di depan Kaabah masa ni, nescaya dadaku berbetulan dengan Kaabah. Kena kira begitu. Tak boleh pakai duduk mata-mata. Ni diri Allahu Akbar, tak kira dah. Maka tak sah kata ulama. Kena kira dulu. Pasal kita jauh, maka jauh ni dengan kuat sangka. Kuat sangkaan nak? Kuat sangkaan dengan bahawa kalau Kaabah, kalau aku di depan Kaabah ketika ni, nescaya dadaku berbetulan dengan Kaabah. Kena buat kira betul. Tu nak cerita kata kuat sangka kita, kata menghadap sungguh bernamai Kaabah. Kalau tidak, tak sah. Dia bangkit terus nak Allahu Akbar, maka kena kira dulu. Mereka tempat yang maklum di kita, sebenarnya kita ni maklum di kita dah memang ada kiraan dah sebelum bermasjid. Mana mihrab kita ni berbetulan kiblat sungguh, maka mana kita menghadap ni memang betul sungguh kiblat betul sungguh. Sekiranya jika kita di depan Kaabah ni memang berbetulan sungguh Allahu Akbar. Yang kita hadap ni betul sungguh dengan kiblat dah. Kuat sangka kata apa? Kuat sangkaan kita mengatakan tempat hadap kita ni berbetulan dengan Kaabah dah. Walaupun jauh beribu batu sekalipun. Tapi kuat sangkaan kita mengatakan kita ni betul dengan Kaabah dah. Sekira-kira kalau kita boleh kata Kaabah ketika ni, dada kita akan berbetulan dengan Kaabah ni. Nanti lah. Di tempat kita ni, kita kata apa? Ni hakikat kita hadap ni memang berbetulan dengan Kaabah dah. Walaupun jauh beribu batu sekalipun. Itu bagi orang yang jauh. Atau yang terdinding dengan dinding Masjidil Haram. Duduk dekat Kaabah tapi ada dinding di antara dia dengan Kaabah. Maka kena cuba kira juga lah. Bagi orang nampak, itu kena yakin. Ataupun dekat Kaabah tapi dia buta tak nampak, sentuh dulu.
Atau tak sentuh, minta tolong orang membetulkan tubuh dia dengan tangan. Maka itu jalan dia. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Maka tiada memadai, maka jadi maka tiada sah. Tak memadai dan tak sah. Menghadapkan pihak kiblat atas kaul yang muktamad kaul tadi. Ada pendapat yang muktamad pada mazhab kita tak sah menghadap pihak. Ni kiblat. Kalau kiblat kita, maka pihak mana? Pihak kiblat kat sini. Ini bukan pihak kiblat. Ni bukan pihak kiblat. Ni bukan pihak kiblat. Ni pihak kiblat. Bila ni pihak kiblat, kiri pun kita mengkanankan sikit tak apa, masih pihak kiblat lagi. Mengkiri ke apa tak apa, masih pihak kiblat lagi. Duk sama betul pun tak apa, pihak kiblat lagi. Walaupun tubuh kita tak ada kiblat sekalipun, tapi dia kira pihak. Jangan keluar dari pihak kiblat. Ke pihak kiblat kita belah barat, jangan menghadap ke belah utara atau selatan. Menghadap utara. Jangan menghadap selatan, jangan menghadap selatan. Tambah lagi menghadap ke timur, itu lagi gitu kan. Itu pada mazhab, pada tiga mazhab ni. Hanafi, Hanbali dan juga Maliki. Syafi'i kita tak mesti kena menghadap betul pada ain kiblat. Tak mata menghadap pihak. Betul kena tumpu sungguh kita. Tumpu sungguh, kira sungguh-sungguh. Pasal tak mata menghadap kepada pihak mata-mata anda. Itu atas qaul yang utama. Maka disyaratkan menghadap kiblat itu berbetulan dengan sekalian badannya. Ini berbetulan kiblat itu dengan sekalian badannya. Nak seluruh tubuh kita berbetulan dengan Kaabah. Walaupun pada contoh sekalipun. Ni bukti ke masjid ni saya lagi. Kalau Kaabah depan aku, kalau aku duduk depan Kaabah, memang seluruh tubuh kita berbetulan dengan Kaabah. Seluruh tubuh, bukan sebahagian anda. Maka jika keluar daripada berbetulan, jika dengan setengah badannya sekalipun tiada sah sembahyangnya. Lagu mana? Ni contoh pula. Contoh ni Kaabah. Ni kita tu di penjuru Kaabah. Baik, masa sembahyang kita sembahyang pastikan seluruh tubuh kita berbetulan dengan Kaabah. Baik, tiba-tiba kita sembahyang pusing tubuh sikit. Baik, bila pusing tubuh sikit, mana? Sebahagian sebelah badan saya ni berbetulan dengan pucuk Kaabah. Tapi sebelah badan kanan saya berbetulan tak? Dah keluar daripada Kaabah. Bila lari sikit ya, maka sebelah badan saya di belah kiri berbetulan dengan Kaabah. Ni, contoh ni Kaabah. Tapi belah kanan dia keluar daripada berbetulan. Mana terus. Hak ni kalau tak ada jalan dia betul Kaabah belah kiri. Belah kanan terus tak betul Kaabah, tak berbetulan dengan Kaabah. Kata ulama, bila keluar sebahagian anggota tubuh saja dia berbetulan dengan Kaabah, maka tak sah sembahyang. Berbetulan semua. Bila kita dah wujud, pastikan berbetulan semua. Jangan pusing wujud. Bila pusing wujud, mana sebelah tubuh saya berbetulan dengan wujud Kaabah sana. Dari sini, belah tubuh dari sini berbetulan. Tapi belah kanan tak menghadap. Keluar daripada berbetulan Kaabah, tak sah sembahyang. Dah jatuh hati. Itu kalau kita dekat Kaabah, kena yakin. Jom kerja kita ni kena kuat sampai mengatakan seluruh tubuh kita ni. Kalau kita dekat Kaabah ketika ni, seluruh tubuh kita akan berbetulan menghadap Kaabah betul. Tak keluar sikit pun daripada menghadap. Maka akan keluar sikit saja atas sebahagian anggota tubuh kita, walaupun wujud bau saja tak berbetulan dengan Kaabah, maka tak sah sembahyang kita. Menghadap banyak dah. Ni. Dia wujud ni ada banyak dah. Pusing sikit saja. Bila pusing, hak ni berbetulan dengan Kaabah. Tapi bau saya dah keluar berbetulan, maka bau kau tak sah. Pasal kita pusing sikit saja. Dia lari daripada berbetulan menghadap betul semua. Sebahagian anggota tubuh dia keluar dari menghadap, maka tak sah. Baik, itu syarat kata menghadap ni kena dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan sebahagian yang kata ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka jika keluar daripada berbetulan kiblat,
Keluar tu jika dengan setengah badannya ni sebahagian badan, setengah bukan bagi dua dah, bahagian anggota badan bau tak berbetulan kat ambak ni, belah kanan, atau bau belah kiri tak berbetulan kat ambak. Anggota tubuh lain semua berbetulan dah, cuma bau kiri sikit tak berbetulan kat ambak. Maka apa hukumnya kata ulama? Nah, tiada sah sembahyangnya tak sah sembahyang aja. Kena seluruh tubuh kita berbetulan dengan Kaabah. Duduk di masjid ni, kalau tak ada aku depan Kaabah, tubuh kita semua berbetulan dengan Kaabah. Tak keluar sikit pun, itu buat kita. Jadi hak hadap, tempat hadap ni, nak berdiri pacak betul ni, memang betul seluruh tubuh kita dengan Kaabah. Kalau kita duduk depan Kaabah ni. Nak kira betul? Aku kita sembahyang? Nak kira. Baik. Dan harus meninggalkan berhadap kiblat. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, sembahyang syiddatul khauf pada perang yang harus seperti perang muslimin akan kufar dan perang ahli akan muhor, maka sembahyang ia betapa dapatnya. Ini panjang lagi perbahasan kita berkenaan dengan masalah dan diharuskan pula meninggalkan berhadap. Maka kita tak boleh hadap jika dibolehkan kita meninggalkan berhadap. Yang pertama kata ulama pada sembahyang khauf, yang kedua pada sembahyang syiddatul khauf, yang ketiga pada sembahyang sunat di dalam safar. Boleh kita meninggalkan hadap kiblat. InsyaAllah. Nah, bagaimana cara kita pula kita akan sambung dengan pertemuan akan datang katanya. Dan harus meninggalkan berhadap kiblat. Akan dari situ pula insyaAllah kita akan sambung dengan pertemuan kita pada minggu-minggu yang akan datang insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah katanya dan harus meninggalkan berhadap kiblat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa arifin wa arzaqna wa nawwir qulubana wa ja'alna lana qawmiyatan wajibatan karim ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna ma'ana hadha jama'na wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.